Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid 5 Bukhari tahun 2021. Hari ini adalah hari Khamis 18 hari bulan Februari 2021, yang mana kita akan mengadakan kelas Tauhid bagi tahun 5 insya-Allah. Maka hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama dalam buku teks ini. Maka murid-murid boleh lihat kepada buku teks, buku surat yang pertama, iaitu bagi pelajaran yang pertama, iaitu berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar insya-Allah. Maka sebelum kita memulakan kelas pada petang ini, maka kita membaca doa belajar sebelum kita memulakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa yang dibacakan tadi, semoga kita dapat sama-sama mendapat keberkatan dalam mana kita belajar pada petang ini insya-Allah. Maka pelajaran yang pertama seperti mana yang Muallim sebutkan tadi adalah berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Okey, muka surat yang pertama itu menyatakan bahawa di akhir pembelajaran maka murid akan dapat yang pertama sekali adalah menyatakan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menyatakan hukum beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menghafaz dalil beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menerangkan maksud beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir yang kita akan belajar hari ini adalah menarikkan contoh beriman kepada qada dan qadar. Maka hari ini kita akan pergi satu persatu dan kita akan ulas berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar insya-Allah. Okay, murid-murid boleh buka muka surat yang kedua, iaitu unit yang pertama, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okay, perhati, baca dan fahami. Ini berkaitan dengan maksud qada. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang azali. Contoh qada apa? Ada 4 perkara yang diberikan. Yang pertama sekali adalah berlakunya kematian. Yang kedua, memperoleh kekayaan. Yang ketiga, berlakunya kesusahan. Yang keempat, berlakunya jodoh pertemuan. Perkara-perkara ini memang kita tak mampu untuk kita ubah. Maka ini adalah qada, iaitu apa? Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Maka berlaku kematian bila kita tak tahu. Bilanya kita memperoleh kekayaan, bila kita memperoleh kesusahan, bila kita memperoleh kesakitan dan sebagainya, kita pun tidak tahu. Apa kesakitan yang kita akan perolehi pun kita tidak tahu. Dan juga berlakunya jodoh pertemuan. Kamu sekarang berumur 11 tahun. Maka bila kamu akan melangsungkan pernikahan, perkahwinan, maka kita pun tidak tahu bilakah kita akan berkahwin. Sama ada boleh berkahwin ataupun kita meninggal dunia dahulu, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat kita berkahwin. Maka itu semua adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu berkaitan dengan qadar. Apa yang dimaksudkan dengan qadar? Qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Contoh qadar apa? Yang pertama sekali, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Kita tahu dah kenapa dia meninggal dunia, kerana demam denggi berdarah. Kita tahu benda ni. Semalam sebulan dia meninggal dunia kerana apa? Mungkin kerana kemalangan jalan raya, mungkin kerana dia adalah positif COVID-19 dan sebagainya. Itu kita tahu. Kemudian maka kita kena, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Ini adalah kita kena tahulah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika mana dia jujur, maka Allah akan tambahkan rezeki bagi seseorang tersebut. Maka bila mana dia ni tak jujur dalam perniagaan, dia menipu dan sebagainya, maka ujian Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak kepada dia. Dalam ayat Quran sendiri Allah telah
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya apa? Dan jika mana engkau bersyukur dengan apa yang telah aku kurniakan kepadamu, maka aku akan tambahkan lagi, aku akan limpah ruahkan lagi rezeki kepada kamu yang bersyukur. Tapi ingatlah, jika mana kamu kufur, kamu tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Makanya jika mana kita jujur, jika kita amanah dalam pekerjaan kita, insya-Allah Allah akan berkati hidup kita, insya-Allah. Maka contoh qada yang ketiga adalah disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Ini adalah perkara yang faktor alam, itu sunnatullah. Itu apa? Jika mana kita rajin bekerja, Allah akan tambahkan rezeki kita. Jika mana kita rajin berusaha, Allah akan bagi kita kecemerlangan dalam pelajaran. Tapi jika mana kita malas, jika mana kita tidak mampu untuk membuat apa-apa, kita rasa macam malas, kita rasa putus asa, maka ingatlah Allah itu tidak akan memberikan kesenangan, malah Allah memberikan kesusahan kepada individu tersebut yang malas untuk berusaha. Dan yang keempat, contoh dalam buku teks yang diberikan adalah pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Ini adalah ketentuan yang Allah telah berikan kepada seseorang. Sama ada dia ni kahwin pada usia muda, maupun pada usia tua, maupun pada usia remaja dan sebagainya. Itu adalah apa yang telah Allah ketentukan kepada diri seseorang. Maka kita kena redha, kita kena terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat, yang pertama tadi adalah qada. Qada ni adalah pelaksanaan sesuatu perkara. Yang kedua ialah qadar, iaitu ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Itu dua beza. Yang pertama sekali adalah qada dan yang kedua adalah qadar. Baiklah, pergi kepada muka surat yang keempat, unit 1.1, hukum beriman kepada qada dan qadar. Ini ada perbualan di antara seorang abang dan juga seorang adik perempuan. Adiknya bertanya kepada abangnya, "Abang, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar?" Maka abangnya menjawab, hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Wajib kerana apa? Kerana ia termasuk dalam rukun iman yang keenam. Maka dalam rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, sehinggalah yang keenam iaitu beriman kepada qada dan qadar. Maka kita kena percaya, kita kena berpegang bahawa percaya atau beriman kepada qada dan qadar adalah satu perkara yang wajib. Jika mana kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beriman kepada qada dan qadar, bermakna ini adalah satu kebimbangan kepada seorang muslim. Kerana apa? Kerana imannya ataupun kerana akidahnya telah goyah, ataupun akidahnya tidak mampu untuk diselamatkan. Maka yakinlah bahawa beriman kepada qada dan qadar hukumnya adalah wajib. Baiklah, unit 1.2 iaitu dalil beriman kepada qada dan qadar. Dalil ni apa? Dalil adalah bukti kenapa kita sebagai seorang Islam perlu beriman kepada qada dan qadar. Dalam buku teks ini telah diberikan satu dalil nakli daripada surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Ini apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, muka surat yang kelima. Tahukah anda Allah memerintahkan kita agar meminta pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan menunaikan solat. Dalam ayat Quran apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan solat. Itu dua perkara penting. Bagaimana Allah nak tolong kita, kita kena sabar dengan apa yang Allah uji kepada kita. Dan yang kedua adalah tunaikanlah solat.
banyakkan solat, walaupun solat-solat sunat. Contoh solat sunat duha yang kita selalu tunaikan dekat sekolah. InsyaAllah semoga Allah memberikan pertolongan ke atas hamba-hambanya. Kemudian bawah itu ialah amalkan, sentiasa menanamkan sifat sabar dan redha ke atas segala ketentuan yang berlaku. Jangan kita kata, kenapa Allah uji aku sedangkan aku telah banyak beribadah kepada Allah. Sedangkan kita dah beribadah kepada Allah banyak dah, kenapa Allah uji kita? Yang ni kita kena sabarlah. Maka sabarlah dalam setiap perkara, setiap apa yang telah Allah ujikan kepada kita, supaya Allah meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, unit yang kedua. Baiklah, untuk tugasan yang pertama, untuk unit yang pertama, muallim minta untuk murid-murid menghafaz dalil beriman kepada qada dan qadar dengan mempraktikkan hukum tajwid yang betul, dan sila hantar tugasan ataupun audio ataupun voice record kepada muallim sebelum hari Sabtu. Sebelum hari Sabtu 20 hari bulan 2. Tolong hantar apa yang telah kamu hafal, dalil yang kamu hafal itu kepada muallim pada 20 hari bulan 2 2021. Dan yang kedua, tugasan yang kedua untuk unit yang pertama adalah tuliskan dalil beriman kepada qada dan qadar. Tuliskan dalam buku tulis tauhid kamu, hantar pada tarikh yang sama juga. Baiklah, kita pergi kepada unit yang kedua untuk hari ini, iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Murid-murid berujuk kepada muka surat yang ke-6. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang Islam wajib mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah termaktub sejak azali lagi. Segala yang telah ditentukan kepada kita, kita perlu percaya. Baiklah, yang ketiga, segala yang berlaku dalam alam ini, sama ada baik maupun buruk, telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Jangan kita pernah bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sekali-kali. Sebab apa? Sebab Allah telah menetapkan kita punya qada dan qadar ini di atas dasar keadilan yang Allah tentukan kepada kita, bukan atas dasar kezaliman. Makanya redha dan juga kita terima ujian kita, kita lalui ujian kita dengan penuh kesabaran dan juga keredaan, insya-Allah. Kemudian yang keempat, setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Contohnya, kamu ingin berjaya dalam peperiksaan. Tahun ini kamu semua akan menghadapi ujian penilaian kelas KAFA, UPKK. Maka kamu ingin mendapat 8A, full mark. Kamu akan dapat 8A, kamu nak. Tapi apa yang kamu nakkan itu tak selari dengan tindakan kamu, maka Allah tak akan berikanlah apa yang kamu nakkan. Contoh, kamu nak 8A, tapi kamu tak usaha bersungguh-sungguh, belajar pun malas, selalu dengan telefon, hantar kerja pun lambat, dah disuruh baru dah dihantar. Adakah itu ciri-ciri orang yang berjaya? Adakah itu ciri-ciri orang yang berikhtiar, orang yang berusaha, orang yang berdoa untuk berjaya? Adakah cukup dengan doa sahaja? Ya Allah, aku ingin berjaya. Dia doa aja. Tapi setiap kali waktu belajar online, dia tidur. Dia masuk dalam link online, tapi dia tidur. Dia tutup mikrofon, dia tutup kamera. Dia masuk tapi dia tidur. Adakah itu ciri-ciri orang yang berjaya? Tidak sama sekali. Maka Allah akan berikan kejayaan kepada orang yang berikhtiar, orang yang berusaha, dan juga orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha, telah berikhtiar dan juga telah berdoa, maka perlu diyakini bahawa
ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Ingat, masanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkabulkan doa kita pada waktu tersebut. Sebagai contoh, mungkin doa ini akan tercapai bila mana kita sampai SPM contohnya. Mungkin UPKK kita tidak cemerlang. Mungkin takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengar doa kita, Allah makbulkan doa kita ini pada peperiksaan SPM masa tingkatan 5 nanti. Wallahu a'lam, itu semualah kerja Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Makanya kita sentiasalah berdoa, jangan putus berdoa, jangan putus asa, sentiasa berusaha, sentiasa berikhtiar supaya Allah akan kabulkan doa kita. Dalam masa yang tepat, dalam waktu sesuai, Allah akan kabulkan doa kita. Maka jangan pernah salah sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah tu tak zalim. Allah akan berikan sesuatu itu pada waktu yang tepat, pada tempoh yang tepat, pada hari yang tepat untuk kita dapat benda itu. Makanya berdoalah, jangan putus asa. Dan yang keenam, yang terakhir, manusia hendaklah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara qada dan qadar. Jangan kita letakkan suuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang telah menciptakan kita. Maka kita kena bersangka baik, husnuzan kata. Bersangka baik kepada segala apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jangan kita rasa merungut, jangan kita sentiasa berdalih, jangan kita merasakan Allah ini zalim kepada kita. Tidak. Allah ini tidak zalim. Allah ini adil kepada setiap umatnya. Jangan kita rasakan bahawa Allah ni berikan ujian kepada kita sahaja, sedangkan orang sebelah kita ni sentiasa diberikan kekayaan, sentiasa diberikan kesihatan, tak diberikan ujian pun. Tidak. Kenikmatan Allah berikan kepada kita sangat berbeza. Mungkin keluarga sebelah ni kaya, tapi kita ni kaya dengan apa? Kaya dengan siluman. Mungkin dia ni kaya, tapi kekayaan tu tak berkat. Sentiasa kurang, sentiasa merasakan hartanya tak cukup. Tapi keluarga kita makan pun cukup-cukup sahaja, bukannya makanan-makanan yang kaya, orang kaya. Makanya berkat hidup kita. Keberkatan tu yang penting dalam hidup sebenarnya. Maka hendaklah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara qada dan qadar. Yang ke-8, tahukah anda usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap bertawakal, tetapi merupakan kesombongan kita. Kita berusaha, kita berikhtiar, tapi kita tak pernah pun untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah pun kita merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu namanya kesombongan kita kepada pencipta kita. Jangan pernah di kalangan kita sendiri, jangan pernah untuk kita tergolong dalam golongan tersebut. Yang kedua, manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kemalasan. Ini contoh macam Maulana cakap tadi juga. Orang yang sentiasa berdoa tapi tak selari dengan perbuatan dia, dia tidak berusaha, dia tidak berikhtiar untuk mencapai apa yang dia doakan tu, makanya itu adalah kemalasan bagi seseorang. Adakah Allah nak tunaikan apa yang dia doakan tu? Maka kita tanya diri kita, sama ada kita nak tunaikan apa Allah Subhanahu Wa Taala itu nak tunaikan apa yang kita doakan, ataupun Allah nak kabulkan ke doa orang yang malas ni, Allah nak kabulkan ke doa orang yang sombong ini. Maka sama-sama kita muhasabah diri kita. Adakah kalau kita tergolong dalam kalangan orang-orang macam ini, maka na'udzubillah, kita bertaubat dan kita tidak mengulangi perbuatan ini insya-Allah. Kemudian amalkan muka surat 9 tu. Bacalah istirja'. Apa istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lafaz istirja'. Bacalah lafaz istirja' ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila ditimpa musibah. Ditimpa musibah ni bukannya hanya kematian sahaja tau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini musibah ni luas. Jika mana kita tersadung batu sendiri pun sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Contoh rumah kita terbakar, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sentiasalah lafazkan doa ini bila kita ditimpa musibah, insya-Allah. Kita mendengar berita-berita yang tak gembira, berita-berita yang ditimpa musibah, maka kita doakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana itu sahaja untuk kelas kita pada petang ini. Maka hari ini kita dah belajar berkaitan dengan yang pertama, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Apa maksud qada dan juga apa maksud qadar, dan juga contoh-contoh qada ada 4 tadi. Bermula daripada berlakunya kematian, memperoleh kekayaan, berlakunya kesusahan, berlakunya jodoh pertemuan, itu adalah qada, iaitu pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Kemudian yang kedua, kita belajar juga berkaitan dengan qadar, iaitu ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Contoh qadar apa ya? Contohnya pesakit yang meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Contohnya pasangan yang bertemu jodoh di usia muda. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf kerana kerajinannya pun kejujurannya dalam perniagaan. Itulah contoh-contoh bagi qadar. Maka seterusnya kita belajar berkaitan dengan hukum beriman kepada qada dan qadar. Hukumnya adalah wajib bagi kita untuk beriman. Kerana apa? Kerana ia adalah rukun iman yang ke-6. Seterusnya kita belajar juga dalil beriman kepada qada dan qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Seterusnya dalam unit 1 ini, mana yang dibagikan tugasan tadi, boleh lihat dalam video pada minit-minit yang sebelum ini tadi. Kemudian unit yang kedua, maksud beriman kepada qada dan qadar. Ada beberapa maksud tadi, kamu boleh rujuk dalam muka surat 6, muka surat 7 dan muka surat 8. InsyaAllah sekadar itu sahaja kelas kita pada petang ini. Jika mana ada murid-murid yang tidak faham berkaitan dengan tajuk beriman kepada qada dan qadar, maka boleh terus WhatsApp Muallim untuk kita sama-sama bincangkan, untuk kita sama-sama memberikan pencerahan kepada murid-murid, insya-Allah. Maka insya-Allah pada video yang akan datang Muallim akan sentuh berkaitan dengan akibat tidak beriman kepada qada dan qadar, dan juga hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kalau itu sahaja kelas kita pada petang ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.